Dan apa kata kita lihat item yang dibuat daripada Miracle Gaming, saya boleh kata secara keseluruhan, lihat sebelah RSG Synergy banyak lubang-lubang lagi. Ya, memang banyak lubang yang mereka belum siapkan item mereka. Dan kalau kita lihat pasukan Miracle Gaming, saya rasa semua usaha tu berjaya dicapai. Miracle Gaming adalah bagaimana Jun yang berjaya mendapatkan triple kill di bahagian bawah dengan trade daripada Lord Zebrands, tak silap saya, di bahagian atas, yang mana mereka mendapatkan first blood bahagian atas, tetapi Jun berjaya mendapatkan triple kill di bahagian bawah tanpa sedar. Dan daripada situ Jun memanfaatkan peluang dia untuk mendapatkan segala objektif di dalam game ini. Sampai kan beli Metal, beli Flash of the Oasis, beli Dominance Ice, tetapi masih lagi tak mampu untuk tank sangat. Tak sempat pun untuk beli tank item sebenarnya. Itu baru macam lebih kepada healing item dan juga support item. Jadi Twilight Armor ke, Raider Armor ke dan sebagainya pun tak sempat sampai. Athena Shield apatah lagi lah kan. Jadi sebab tu kita lihat yang impact Minotaur tu kita tak berapa nak nampak sebagai tank. Ya, dan inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, damage dealt kedua pasukan Miracle Gaming. Div dan juga Illidan sama 37,000 damage yang dikeluarkan terhadap pasukan RSG Synergy, manakala Lord present juga 32,000. Dan Jun, saya sangkakan mungkin Jun adalah damage terbesar, tapi tidak begitu besar. Dia lebih, kita katakan macam mana Lord Brands dan juga Div mencungkil nyawa, membolehkan Illidan dan Jun mendapatkan kill. Boleh dikatakan macam tu. Yeah. Tak pun kenapa jumlah dia tak berapa nak banyak, sebab dia dapat banyak kill pada awal permainan. Masa tu nyawa orang tak berapa nak besar lagi. Jadi pengumpulan tu mungkin akan menyebabkan nombor tu tak nampak besar lah. Tapi kalau kita lihat pada minit yang kelima, dia dah dapat 5 kill dah waktu tu. Ya, tapi macam kita bincangkan tadi lah, mungkin ada ahli pasukan dia yang membantu dia untuk mengurangkannya lawan, untuk membolehkan dia spam decimate terhadap lawan dan begitu saja. Dan inilah damage taken dari kedua pasukan. Yang terbesar memang diberikan kepada Susu yang sentiasa berada di bahagian hadapan dia. Jarang kita lihat Susu dikorbankan dalam kita. Ataupun dia ada korban, dia ada korban ke tadi? Rasa macam tak ada kan? Rasa macam kemas. Yes, memang kemas apa yang disebabkan oleh Susu. Manakala dengan penggunaan wall charge di saat-saat terakhir di dalam base pasukan RSG Synergy, menghentikan Pixo daripada menggunakan Netherrealm dengan lebih awal. Satu cubaan yang terbaik untuk Susu membolehkan ahli pasukan mereka menghabiskan kristal pasukan RSG Synergy. Ya, dan lihat ni juga Aranaj main Alpha, tank laki banyak daripada Minotaur. Itu yang saya katakan, Minotaur langsung tak boleh tank sebab dia tak sempat pun beri apa-apa tank item langsung. Cuma dapat beri healing item je. Jadi healing dia mungkin akan lebih sikit. Tapi nanti kita akan tengok nombor-nombor tu. Kosong. Damage to tower kosong. Jentik pun tak dapat buat. First time saya tengok. Saya lah, orang lain mungkin dah banyak kali tengok, tapi pada saya ini adalah first time saya tengok pasukan tak dapat langsung. Basic attack pun tak dapat langsung. Satu pun tak dapat kehadap turret bahagian lawan. Jentik pun tak dapat. Macam mana? Ini cukup sebenarnya untuk menunjukkan kepada orang yang mungkin tak sempat tengok game, tapi dia tengok statistik ni je, betapa dominasinya game ni. Kill tak payah nak banyak, 4-9 tu okey kan, dalam masa 14 minit. Tetapi kalau tak sentuh turret langsung, itu memang tunjuk dominasi yang sangat-sangat besar. Dan tadi kita cerita tentang heal. Rupanya heal pun tak sebanyak yang saya sangka untuk Metal. Okey, kalau nak cakap heal tak banyak untuk Metal, sekarang ni untuk pasukan RSG Synergy, kalau nak dibandingkan dengan pasukan Miracle Gaming, heal mereka jauh lebih besar. Bukan sikit, bukan hampir, jauh dia kata. Sebab Chicken Ramen, Aranaj, Fixo, Metal, heal yang lebih kurang sama. Manakala untuk pasukan Miracle Gaming, damage mereka, heal mereka lebih kepada heal perseorangan. Manakala untuk pasukan RSG Synergy, mereka ada Minotaur yang boleh menggunakan AoE heal, tapi masih lagi pasukan Miracle Gaming mendapatkan advantage untuk mengalahkan pasukan RSG Synergy. Dan inilah key player kita pada match ketiga game. Yang pertama, Illidan memegang dua title iaitu Rich Guy, gol per minit sebanyak 756 dan juga The Carry sebagai damage dealer terbanyak untuk pasukannya 37,499. Ya, didominasi sepenuhnya oleh Miracle Gaming. Tak mengejutkan.
Yelah, sebab kita tengok game tu turret tak disentuh langsung, dan memang dia sampai tahap yang macam bukan saja cakap tak boleh nak keluar daripada jungle sendiri. Ni masalahnya bila RSG Synergy nak pergi jungle sendiri pun jungle sendiri dah kosong. Jadi memang lock in terus. Sebab tu daripada segi statistik kita lihat yang statistik ni didominasi kesemuanya oleh Miracle Gaming. Tapi MVP kita mestilah daripada Miracle Gaming. Cuma dialah Jun. Ya, Jun sebagai pengguna Martis sebagai jungle memang kita lihat memang cukup dengan KDA sebanyak 611 kill participation 78%, DPM sebanyak 1500, DTM 1800 dan goal per minute sebanyak 727. Ya, memang tak boleh disangka lah. Dialah pembuka untuk Miracle Gaming. Dalam lebih kurang 5 minit, 6 minit dah ada 5 kill. Kill yang ke-6 ni mungkin dekat ujung-ujung ke lebih kurang macam tu, tapi disebabkan oleh dominasi individu dia daripada awal yang tu dah cukup menggerunkan untuk RSG. Daripada situ mereka snowball disebabkan oleh Jun yang telah menutup pemain-pemain daripada RSG berseorangan. Walaupun dia tak dapat kill, tapi dia punya presence saja, dia menunjukkan diri saja dengan 5 kill KDA daripada waktu tu pun dah cukup untuk RSG patah belakang dah. Ya, dan kalau kita lihat sekarang ini yang dibawakan oleh Hotlink Highlights sebagai sebentar tadi, memang Jun mendapatkan first blood, tapi bukan di situ saja. Tengok bagaimana rotasi dilakukan oleh ahli pasukan dia yang lain. Kita takkan dapat lihat Jun berjalan keseorangan, melainkan pada waktu yang dia mati. Itu yang first time shutdown tu, itu dia katakan seorang-seorang. Selebihnya memang dia bersama dengan ahli pasukan dia yang lain. Dan yang ni yang ni. Yap, itu sahaja. Tapi dekat hujung-hujung memang dah boleh kata tutup game. Sebab yalah, beza pun dalam hampir 9,000 gol pada waktu tu. Beza level apatah lagi. Item build untuk kedua-dua pasukan. Pertama sekali kita lihat item yang disiapkan oleh Illidan. Ya, seperti yang kita jangkakan, banyak kekosongan lagi sebelah RSG Synergy. Dan kalau seperti yang saya katakan tadi lah, kenapa Xbox dia punya Last Insanity dia tak ada damage, sebab dia hanya ada War X satu saja. Itu saja dia sempat siap. Beza gol sangat-sangatlah besar. Kalau kita nak kata real pun, yang paling kaya sekalipun Endless Battle, itu je yang dah siap. Kasut tu tak payah cerita lah kan. Jadi tak boleh nak keluarkan damage. Okay, kalau kita nak kata daripada segi pertahanan pula, untuk Metal dia buat Flash of the Oasis dulu, okay fine. Tapi dalam perjalanan dia nak buat item-item defense yang lain, dia tak sempat. Jadi memang dalam keadaan yang lebih kurang sama macam game tadi, Metal pun tak boleh nak serap damage yang banyak. Dan kalau kita lihat daripada segi objektif pun memang satu pun langsung tak diberikan kepada pasukan RSG Synergy. Kalau dapat pun objektif tu lah, tu nampak tu purple buff dengan orange buff 3. Okey, itu kalau kata itulah dikira sebagai itu pun boleh dikira sebagai objektif. Okey, itu je lah, purple buff dengan orange buff tu je lah. Kalau tak dapat juga tu tak tahu nak cakap macam mana RSG Synergy. Sebab kalau tak silap saya, Fuad, ini adalah game terpantas setakat ni, 10 minit 20 saat. Benar? Kita mendapatkan rekod kedua. Kita game terlaju dengan game terlama dalam satu hari. 10 minit 20 saat kita lock hari ni, kita lock. Tapi selain daripada tu, okay, damage dealt lah kan. Lihat beza damage lagi sekali. 19,000 chicken ramen. Okay, dia punya counterpart dia iaitu Lord Branks 29,000, sangat besar. Padahal kalau ikutkan keupayaan untuk keluarkan damage berdasarkan skill, sebenarnya Xbox lagi banyak disebabkan oleh Last Insanity. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Sekelas tadi, memang mereka tak ada langsung peluang untuk menyiapkan item mereka, kerana pasukan Miracle Gaming berjaya mengunci upaya pasukan RSG Synergy untuk mendapatkan segala objektif yang ada. Malah daripada Miracle Gaming sendiri, bukannya dapat daripada kill pun pada awal. Mereka lebih kepada objektif je. Objektif. Mereka dapat kelebihan daripada segi EXP, mereka dapat kelebihan daripada segi gol. Daripada situ saja mereka berjaya memenangi team fight untuk mendapatkan kill kepada pasukan RSG Synergy. Dan inilah damage taken daripada kedua-dua pasukan untuk Metal. Saya rasa anda perlu lakukan sesuatu.
anda perlu lakukan sesuatu sebab damage anda masih lagi dipintas oleh Lord Zbrans sebagai fighter, bukan tanker pun, dia adalah fighter dan anda boleh menadah damage lagi banyak daripada anda. Ataupun bukan salah dia lah. Tapi sebab Miracle Gaming betul-betul menekan daripada awal, betul-betul mengunci, tak bagi keluar langsung. Dia umpama nyanyi lagu Ramlah Ram dah ni. Ramlah Ram. Pula. Kau kunci keputusan ini di dalam MAL. Macam tu lah. Memang dia dah lock habis. Nasib baik yang ni. Damage tu tahu adalah sikit dekat real. Itu saya cakap itu lah. Damage dekat bahagian atas ni. Saya ingatkan waktu diorang ambil lock tu, diorang nak terus pergi ke atas. Tapi tak, diorang fokus kepada chicken ramen yang ada dekat situ. Memang duduk face check kat situ untuk membolehkan real mendapatkan damage pada turret dan melarikan diri. Okay, total heal ni kita bagilah. Yes. Sebab dia ada plus of the Oasis. Kalau kalah juga dengan Ruby, tak tahu nak cakap. Sebab Ruby tak ada plus of the Oasis. Jadi yang ni kita boleh bagi. Okay, total heal yang terbanyak. Yelah, sebab dia pun banyak terima damage. Memang dia akan banyak cuba healkan diri sendiri lah. Tentu nombor tu pun besar. Yep. Dan kalau kita lihat daripada segi healing untuk keperosakan, memang sangat mihak pada pasukan Miracle Gaming. Malahkan Illidan sendiri pun dah ada 17,000 healing pada diri dia sendiri untuk berdatang dengan carry yang digunakan oleh Real. Memang tidak dapat dinafikan langsung, memang dominasi memihak pada pasukan Miracle Gaming. Dan inilah dia, kita katakan tadi, Illidan memang hero champion player yang menggunakan Bruno, menunjukkan potensi yang sangat-sangat besar untuk pasukan Miracle Gaming mendapatkan kemenangan yang kedua dengan mendapatkan Rich Guy gol per minit sebanyak 870 dan The Carry sebanyak 42,000 damage di keseluruhan. Yang saya tertarik tentang Miracle Gaming adalah mereka tak mengharapkan Jun saja. Walaupun pusingan kali ni Jun dapat best wingman, tapi dia wingman, dia bukanlah yang paling banyak keluar damage, paling banyak kill dan sebagainya. Dia boleh disupport oleh rakan-rakan yang lain. Mereka boleh saling bertukar role, siapa yang akan menjadi pengeluar damage yang terbanyak dan sebagainya. Tapi MVP kita, tuan-tuan dan puan-puan, akan diberikan kepada Illidan pula. Illidan. Saya memang pada game yang pertama sehingga pada game yang kedua, kita nampak Illidan sering sekali mendapat key player. Bukan satu, dua game, dua key player yang memang sangat-sangat berpotensi untuk pasukan Miracle Gaming. Kita lihat KDA 402, kill participation 67%, DPM 4000, DTM 1700 dan gol per minute 870 yang saya rasa agak tinggi kalau nak dibandingkan dengan game-game yang sebelum ni yang hanya dalam 700 lebih saja gol per minute yang didapati. Lagipun KDA dikemas dan semua ni dibantu dengan item build dia yang boleh kata hampir lengkap. Sebab satu je yang kurang lengkap saja, dia masih lagi pegang knife. Tapi yang lain-lain semua Malefic Roar lah, Husk Claw lah, Rogue Meteor, semuanya dah ada. Tetapi apa kata kita lihat detik-detik terbaik daripada pusingan tadi yang dibawakan oleh Hot League. Kita daripada highlight ini memang setup yang kemas daripada pasukan Miracle Gaming untuk membolehkan Illidan mendapatkan segala damage, mendapatkan segala kill di fasa early game. Terutama sekali dipersembahkan oleh Jay. Kita sangka, dia sebagai pengguna Lancelot, mungkin dia akan dapat banyak kill. Tapi tidak, malah Jun sendiri bermain sebagai Lancelot, membuat setup, memberikan kepada Illidan mendapatkan segala kill yang ada, membolehkan dia mendapatkan segala objektif yang mereka perlu capai dalam game ini dan terus mendapatkan MVP pada game yang kedua. Dengan kemenangan yang kemas daripada Miracle Gaming 2-0, kini mereka berada di kalangan Team KYG Axis Eldians di nombor 1 dalam carta Challenger Conference. Dan disusuli oleh DX Origin berserta juga dengan Penang Academy yang masing-masing membawa satu mata dan sedikit satu kesalahan sedikit perkelantan, dan juga MSL SUKM Aero yang kalah pada hari semalamnya, dan masih lagi ada Vampire X Reapers yang masih lagi belum melakukan sebarang perlawanan di dalam series ini. Tapi kita lihat tiga yang teratas ini adalah hero yang boleh diberikan tumpuan. KYG menentang dengan pasukan Team Hawk
rookies dan berjaya mendapat kemenangan. Kita cakap Challenger Series, Challenger Conference menentangkan Affiliate Conference. Ini satu pencapaian bukan senang untuk didapati, terutama lepaskan tim KYG. SSLJ berjaya menang berlawan dengan Kelantan kalau tak silap saya, dan Miracle Gaming tadi berjaya juga menang dengan ahli pasukan Affiliate Conference. Ya, tetapi cerita tentang Affiliate Conference, kita akan lihat kedudukan Affiliate Conference yang terkini, di mana selepas kejatuhan RSG Synergy, mereka akan bersama dengan Team Hak Rookies di tempat yang kelima. Satu nombor yang tidak begitu cantik untuk pasukan Team Hak Rookies dan juga RSG Synergy. Manakala pasukan Barakuda Beta sebentar tadi mungkin daripada segi kill participation dia lebih tinggi daripada MV Dream Esport, yang menyebabkan dia berada di bahagian atas daripada MV Dream Esport. Manakala JP Niners juga mendapatkan mata seri bersama dengan Barakuda Beta dan juga MV Dream Esport, dan Homeboy Syndicate, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi mengungguli carta dengan satu kemenangan bersih dan satu seri. Ya, dan inilah keputusan yang terkini di mana Homeboy Syndicate setakat ini duduk di atas kerana mereka ada gameplay yang cukup disiplin. Ada yang sampai terlalu disiplin. Sampailah game kita tak habis-habis. Tapi itu adalah taktikal mereka, menyebabkan mereka duduk dekat atas. Jadi